Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Timbalan PIMI Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Ambas melakukan tinjauan kerja-kerja membaiki saluran paip utama Jalan Ulu Paku. Ia berikutan kerja-kerja menaik taraf Jalan Ulu Paku sedang dilaksanakan oleh pihak kontraktor namun mengakibatkan kerosakan saluran paip utama yang membekalkan air bersih menyebabkan bekalan air terjejas terutamanya penduduk di sepanjang jalan tersebut. Susulan kerosakan tersebut, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukisaban segera turun padang memantau kerja-kerja membaik pulih paip rosak itu pada Jumaat. Turut hadir adalah pihak Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Betong, pihak Jabatan Kerja Raya JKR Betong dan juga pihak kontraktor projek naik taraf Jalan Ulu Paku. Kerja-kerja membaiki saluran paip utama tersebut dijangka siap sepenuhnya pada jam 4 petang Jumaat dan bekalan air bersih di kawasan tersebut akan pulih secara berperingkat. Seterusnya, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK perlu mengikuti seminar bagi memastikan mereka memahami peranan dan tanggungjawab masing-masing. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Motek Datuk Seri Tiong King Sing yang juga Adun Dudong berkata, usaha ini amat penting supaya mereka dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat. Saya harap dan juga saya memohon jasa baik daripada semua ketua-ketua masyarakat, semua termasuklah semua kita tuai-tuai rumah semua tolong bagi tahu kalau boleh pemulu semua pemaja temonggung sekali kalau boleh dah tuan Dio. Saya nak memohon kita kalau tak ada peruntukan nanti kita cari peruntukan bagilah kadang-kadang kasih dia orang kursus sikit, seminar sikit apa dia orang punya bertanggungjawab. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis penyerahan notis pelantikan kepada pemancar Pawing Tawi di Pejabat Daerah Sibu pada Jumaat. Datuk Seri Tiong yang juga Ahli Parlimen Bintulu turut mengingatkan ke MKK di Dendudong supaya tidak memilih parti politik sebaliknya menjalankan tugas tanpa sebarang prejudis. Katanya KMKK tidak sepatutnya terikat dengan mana-mana parti politik kerana ia akan menjejaskan objektif mereka. Secara keseluruhan, terdapat 413 jawatan di daerah Sibu terdiri daripada 35 ketua masyarakat merangkumi masyarakat Cina, Melayu, Melanau dan Iban serta 378 jawatan ketua kaum. Selanjutnya, Petros Niaga selaku pengedar tunggal gas petroleum cecair LPG bersubsidi di Sarawak telah melabur lebih 50 juta ringgit untuk mengukuhkan rangkaian bekalannya. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi berkata bekalan tersebut termasuk menaik taraf kapasiti penyimpanan, menyuntik silinder gantian dan meningkatkan pengurusan logistik untuk memastikan sifar kos bagi pertukaran silinder. Sehubungan itu, tegasnya Kerajaan Sarawak tidak mengenakan sebarang penyerapan kos untuk pertukaran silinder LPG bersubsidi kepada pelanggannya di seluruh negeri ini. Menjelas dalam satu kenyataan pada Jumaat, Datuk Seri Julaihi berkata, Petros Niaga juga telah menyediakan rangkaian pembekalan pengedaran kepada 65 pengedar dan 280 pengedar kecil di seluruh Sarawak, termasuk pengedar MyGas, pengedar kecil dan pengeruncit yang telah beralih kepada rangkaian pengedaran Petros Niaga. Jelas selanjut, sejak 1 Disember lalu, pertukaran untuk silinder merah dan hijau Petros berjalan lancar dalam majoriti kawasan di Sarawak yang mana kira-kira 165,000 silinder kuning di seluruh negeri ini telah ditukar dalam masa 3 minggu. Dalam hal itu, beliau turut menekankan bahawa silinder gas LPG Petros adalah barangan terkawal dengan harga ditetapkan pada RM26.60 untuk kutipan sendiri di mana-mana rangkaian peniaga Petros Niaga di seluruh Sarawak. Katanya di bawah Ordinan Pengagihan Gas, tiada individu atau perniagaan boleh mengedar atau menjalankan sebarang aktiviti berkaitan LPG termasuk penjualan di Sarawak tanpa lesen sah yang dikeluarkan di bawah ordinan itu. Ke perkembangan berikut. Kerajaan di bawah pimpinan PIMI Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg sentiasa komited untuk menambah baik sistem pendidikan di negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan PIMI Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Datuk Abdullah Saidul berkata, ke arah itu Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat telah ditubuhkan untuk menjadi perantara dalam menangani isu pendidikan termasuk kebajikan warga pendidik. Pada masa sama, ujarnya Sarawak juga sedang berusaha untuk meningkatkan keterujaan pelajar sekaligus mengubah persepsi mereka
terhadap persekitaran pembelajaran di sekolah. Sudah tentu semua ini adalah usaha kerajaan untuk dari segi pendidikannya. Di Sarawak, pemimpin kami Yang Muhammad Abang Jo, Premier Sarawak, memang agresif dalam hal pendidikan. Kita bersuara dengan lantang tentang kedudukan yang cukup untuk membaiki sekolah-sekolah taif. Kami mahu sekolah-sekolah kami menjadi sebuah tempat yang seronok untuk pergi ke sekolah ni seperti pergi ke fun fair. Bukan pergi sekolah seperti pergi tempat penggambaran filem horror movie. So bukan hanya kami simpati kepada pelajar-pelajar yang inginkan fasiliti sekolahan yang baik, tetapi juga kami mengambil peran tentang warga pendidik yang memerlukan penginapan yang lebih baik, sekolah yang lebih ceria dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan Majlis Makan Malam penutupan lawatan Muhibbah ke Sarawak 2023 melibatkan pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Majlis Amanah Rakyat MARA, pengetua dan guru pengawas program pertukaran pelajar anjuran Yayasan Sarawak di Kuching pada Jumaat. Dalam ucapan sama, Datuk Abdullah mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yayasan Sarawak kerana berjaya melangkah setapak dan bertindak proaktif dengan berjaya mengadakan persefahaman melalui Ikatan Perjanjian Penajaan Pelajar bersama Petronas, sebuah syarikat terbesar di Malaysia. Menurut beliau, kerjasama dan pembabitan Petronas Menerusi Malaysia LNG Sdn Bhd MLNG mampu meningkatkan peluang penajaan yang sewajarnya kepada anak-anak Sarawak yang cemerlang, khususnya mereka yang kurang berkemampuan dan di luar bandar, agar mereka tidak tercicir dan berupaya melanjutkan pelajaran mereka di sekolah-sekolah terbaik di semenanjung Malaysia di bawah program pertukaran pelajar. Sementara itu, Datuk Abdullah yang juga bekas pelajar di bawah program pertukaran pelajar Yayasan Sarawak berkesempatan menceritakan pengalaman beliau sepanjang bersekolah di semenanjung Malaysia. Beliau menekankan bahawa program tersebut bukan sahaja memberi peluang kepadanya untuk melanjutkan pelajaran maupun berkenalan bersama rakan-rakan dari semenanjung Malaysia, malah dalam masa sama dapat mengenali budaya dan adat resam yang berbeza dalam kalangan masyarakat. Manakala di muka, golongan belia hari ini memerlukan latihan serta persiapan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Menurut Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiya Wan Nasar, masa depan negara terletak di bahu belia hari ini. Justru tegasnya, belia perlu dilatih, disediakan pendidikan dan kemahiran untuk mencorak masa depan negara. Beliau berucap demikian pada Majlis Makan Malam Gala Persatuan Melanau Mukah 2023 di Kingwood Resort pada Khamis. Menurutnya, Sarawak mempunyai masa depan yang cerah dan ini boleh dilihat apabila kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM12.6 bilion dalam belanjawan 2024 yang merupakan terbesar berbanding negeri-negeri lain. Malah katanya, Sarawak juga kini menguasai teknologi hijau termasuk dagangan karbon yang mampu memberi pendapatan baru kepada negeri ini. Dalam hal ini, beliau mengingatkan pentingnya kestabilan dalam sesebuah negara maupun negeri, perpaduan kaum, agama dan politik khasnya di Sarawak. Terdahulu, Adun Balingan Abdul Yaakob Arabi dalam ucapannya berkata acara ikonik Kaul Mukah akan diadakan pada 22 hingga 28 April 2024. Beliau yang juga pengerusi Persatuan Melanau Mukah berkata tarikh itu diputuskan selepas perbincangan bersama sesama mesyuarat Persekutuan Persatuan Melanau Sarawak yang lepas. Katanya Kaul Mukah yang lepas telah menarik lebih 10,000 pengunjung dengan pelbagai acara yang diadakan secara meriah pasca COVID-19. Mengenai Malam Gala 2023, Abdul Yaakob berkata objektif malam itu dianjurkan bukan saja untuk mengumpul semua persatuan-persatuan Melanau yang ada di seluruh Sarawak tetapi untuk menyatukan serta memupuk semangat perpaduan antara berbagai etnik di sekitar kawasan Mukah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin Tengah Hari dengan Majlis Makan Malam penutupan lawatan Muhibbah ke Sarawak 2023 melibatkan pegawai-pegawai KPM, MARA, pengetua dan guru pengawas program pertukaran pelajar anjuran Yayasan Sarawak di Kuching pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.